بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Halaman 114, muka surat 114, sejarah ringkas takhrij. Kita duduk di tajuk yang terakhir pelajaran kita ni, iaitu takhrij. Sebagai ingatan kembali, takhrij ni apa dia? Takhrij ni ialah usaha untuk kita keluarkan sesuatu hadis. Bila jumpa sesuatu hadis, kita nak keluarkan hadis itu dengan makna kita nak tahu hadis itu mari daripada mana, asal dia dan kedudukan hadis itu, sama ada dia diterima makbul ataupun ditolak mardud. Jadi nak tahu hadis itu mari mana, orang panggil dia takhrij. Pada zaman kelahiran kitab-kitab hadis yang bermula pada awal abad kedua Hijrah. Kedua Hijrah ni maknanya nak masuk 200 Hijrah. 100 tahun, 100 Hijrah, 190, 199. Bila masuk 200 tu, dia panggil abad ketiga dah. Yang kedua ni makna belum masuk 200 Hijrah. Sehingga ke zaman kegemilangannya pada abad ketiga Hijrah. Jadi sampai ke abad ketiga Hijrah tu, kitab-kitab takhrij tidak lagi wujud. Silap tahamu perkataan tidak penting, tidak lagi wujud. Tidak lagi wujud sebenarnya. Malah para ulama pada ketika itu tidak memerlukan kitab-kitab takhrij atau kaedah dan metod takhrij. Jadi kitab yang untuk kita tengok, nak cari hadis duk mana-mana tu pada masa awal Islam tu, orang tak buat lagi serupa ilmu hadis jugalah. Sebab apa? Hal ini kerana pengetahuan mereka yang luas dan mendalam serta ingatan yang kuat sudah cukup bagi mereka untuk mengenal pasti sumber dan kedudukan sesebuah hadis. Masing-masing hafal. Jadi kalau baca hadis, misalnya dia baca hadis, apa dia, bunyal Islam ala khamsin misalnya. Jadi dengan sendiri dia tak payah tengok kitab, dia tahu ni hadis bagaimana, siapa riwayat. Jadi pada zaman ini Bukhari Muslim tak ada lagi. Jadi tidaklah dia kata bila bunyal Islamu ala khamsin hadis Bukhari, tak boleh kata Bukhari lagi. Dia boleh riwayat hadis ni siapa dia dengar, sahabat mana dengar Nabi, lepas tu ia siapa kita ni, siapa dia. Dia boleh riwayat dengan sanad selalu. Bunyal Islam ala khamsin ni aku dengar daripada orang ni pada orang ni siapa kan Nabi. Dia tak baca kitab pada masa tu. Apatah lagi hadis-hadis pada ketika itu masih diterima dan diriwayatkan secara bersanad daripada guru-guru mereka. Hadis palsu pun tak banyak lagi masa tu. Jadi tidak jadi masalah lah masa tu. Kemudian ni pula, bila hadis tu ada orang reka, ada orang buat hadis palsu, maka pada ketika itulah perlunya diketahui hadis tu mari mana. Tidak gitu kan, tak? Apabila benda tu betul berlaku, tak payah cek dah lah. Dah tak ada orang reka lagi hadis tu. Jadi dengan sendirinya betul. Jadi setiap kali mereka ingin merujuk atau berhujah dengan sesebuah hadis, di generasi dulu ni dah, maka dengan segera terlintas dalam fikiran dan ingatan mereka sumber dan status hadis tersebut tanpa perlu merujuk kepada kitab-kitab tertentu.
Mereka bukan sahaja dapat mengingati sumber atau kitabnya sahaja, malah juzuk dan nama kitab tajuk besar boleh diingati. Kebetulan anugerah kata Tuhan beri generasi awal tu orang yang ingatannya kuat. Ratus-ratus ribu hadis boleh duduk dalam kepala, siap dengan sanad, dia boleh ingat. Oleh yang demikian mereka tidak memerlukan kaedah-kaedah tertentu untuk mendapatkan sesebuah hadis, apatah lagi kitab-kitab takhrij. Ilmu-ilmu hadis tu mari datang kemudian. Dia setiap kali ilmu dalam Islam ni bila makin jauh dengan Nabi makin perlu. Contohnya kita duduk belajar ilmu hadis tu kan, yang ada kategori hadis ni, hadis hadis dhaif tu bermacam-macam jenis kan. Zaman Nabi, zaman sahabat mula tak ada benda lagu ni. Sebab apa? Sebab dia boleh terima direct. Kalau nak suruh budak faham lagi, kita katalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini zaman sahabat tak ada ilmu tajwid. Kalau tanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, idgham ma'al-gunah, dia tak tahu. Kita duk reti. Izhar Syafawi ke apa ni. Lepas tu timbul bila? Timbul ke dia orang beri nama tu supaya mudah nak faham. Lepas tu orang dulu buat apa tak payah nama, dia baca betul dah. Apa dah? Dia baca betul dah. Quran dia baca betul sebagaimana hak Nabi nak. Kalau tanya dengung gapo, tanya Sayyidina Umar kata masa tu, tak tahu, tak ada. Dia tak erti ihpo ke pun. Lepas tu bila nama tu kedian dah. Kita kena faham gitu dah. Tidak perlu dah. Sebenarnya hukum tajwid ini tidak mustahak kita hafal. Kalau baca betul. Masalah nak betul baca tu supaya ingat, maka ulama pun rekolah. Hak ni orang panggil ikhfa syafawi, hak ni izhar halqi, macam-macam dah. Ini idgham ma'al-gunah apa semua. Supaya kita faham cara mana nak letak lidah kita, nak buat belah mana. Tapi katalah kalau ada dua orang, hak seorang ni boleh sebut, tanyalah huruf, hak ni nun mati jumpa dengan mim, apa hukum dia boleh wayak sosok. Tapi bila dia baca tak betul. Hak seorang ni tak berti, orang tanya ni hukum ke apa, tak tahu. Acu baca betul. Mana nak dua ni? Tentulah kita nak baca betul dah. Berti bila buat apa? Naknya baca betul. Jadi nak suruh baca betul tu lah. Kita ulama-ulama reka sesuatu nama ni supaya mudah kita faham. Jadi supaya tu juga. Jadi kita nak faham ni, apa buku-buku kitab-kitab takhrij, kitab-kitab lagu mana cara nak suruh hadis tu zaman awal Islam tidak perlu. Dia perlu kemudian daripada tu. Okey. Keadaan demikian timbul setelah ramai ulama dan huffaz. Huffaz ini maknanya para penghafaz. Dia jamak kepada hafiz, panggil huffaz. Hafiz di sini bukan hafiz Quran. Hafiz ni hafiz hadis. Dia beza dah. Kalau kita tahu, kita sebut sini hafiz enggak, budak-budak sekolah tahfiz pun boleh hafal dah. Tu dah. Bagi bila kita ngaji ilmu hadis, hafiz ni dia hafal hadis. Baik. Meninggal dunia, mati. Hak duduk dalam dada kita mati. Dan pengetahuan mengenai hadis dan kitab-kitab semakin berkurang. Apatah lagi dengan kemunculan pelbagai karya agama yang memuatkan berbagai-bagai jenis hadis tanpa menyebut sanadnya, sama ada kitab fiqh, sejarah, tauhid, tasawuf, falsafah maupun karya-karya hadis. Jadi mari zaman kemudian tu orang pakai nulis kitab. Bila nulis kitab dia sebut hadis saja. Dia dengar hadis tu dia sebut hadis. Dia tak sebut hadis ni diriwayat daripada siapa-siapa. Sebab itulah orang yang berdisiplin macam Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dengan risalah dia tu, bila dia sebut hadis dia royak sanad lah. Hadis ni aku dengar daripada tok guru aku Yahya bin Ma'in, dengar daripada orang ni siapa kepada Nabi. Imam Syafi'i dia tak boleh sebut lagi hadis Bukhari, hadis Muslim kalau kita duk mengaji tu. Kenapa tak bolehnya? Sebab Imam Bukhari tu lahir dia mati dah. Dia dulu. Ingat dah, Imam Syafi'i ni kita kena tahu juga ulama-ulama besar ni biar kita ingat gapo dia ni tarikh mati dia. Tarikh lahir tak mesti tarikh mati dah. Imam Syafi'i kita 204 Hijrah
204 dah. Imam Bukhari buat buku kitab hadis yang paling sahih tu bila? Dia beranak tahun 194. Jadi maknanya ni tahun Imam Syafi'i mati tu, Imam Bukhari baru umur ni tahun. Enggak nak ambil kitab mana baru ni tahun. Jadi kalau kita baca dalam kitab Imam Syafi'i, tak ada lah dia sebut riwayat rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Orang tak ada sungguh tu dia tu tak beranak lagi. Masa dia duduk nulis kitab tu. Jadi gitulah. Jadi dia ni dia tidak sebut hadis ni mari mana, tapi tulis dalam tu. Jadi menimbul persoalan yolo ke hadis. Jadi nak royaknya ulama dulu ni dia begitu sensitif, orang panggil peka. Bila sebut hadis dia tanya lalu mari mana. Jadi bila orang tidak mengaji seperti kita ni, walaupun kita tidak katalah siapa pandai, cuma lalu ni kita tahu hadis-hadis ni dia tidak cukup dengan hanya sebut hadis. Sebab apa? Sebab banyak duduk gelewak hadis-hadis palsu. Itu kena kita faham. Kita mengaji dah dulu kan, apabila khalifah telah menangkap seorang manusia ni kan, dia telah rekod hadis palsu puluh-puluh ribu hadis. Kita ingat ada 40 ribu. Bila kena igak, mu ambil mana? Aku rekod. Kajian igak dia masa tu, dia rekod sebanyak mana? 40 ribu hadis dia rekod. Lepas tu hadis tu gimana? Nyekutik dia orang habis buku dalam kitab. Itu siapa kita lelaninya. Banyak kitab-kitab tu kalau tak cek molek, kalau dia tidak royak hadis mari mana, kena tangguh dulu. Ambil mana hadis ni. Jangan kita asal ada dalam kitab pakai yodo selalu. Kecuali kitab hadis. Macam kitab Bukhari, Muslim tu dah. Kalau Imam Nawawi tulis, tu boleh percayalah tu. Tapi tamu-tamu kalau kita jari pula, kalau ada hadis, jangan kita terima semata-mata kerana dia ada dalam kitab. Situ. Jadi disebut sini hal ini menyebabkan usaha untuk mengenal pasti sumber dan status hadis semakin sukar. Dia kata nak buat lagu mana? Hadis ada bertimbul-timbul duduk dalam kitab-kitab penulis. Lepas tu yolo sungguh ke hadis. Nak buat lagu mana? Itulah ulama pemikir lagu mana cara nak suruh lagu mana cara nak cari hadis. Bila jumpa hadis tu kita nak jujur betul sungguh ke hadis tu sahih. Razira. Jadi kita gapo dia tajuk takrih ni, tajuk nak menentukan hadis itu betul sungguh ke hadis yang boleh diterima atau kena tolak. Okay. Berdasarkan faktor inilah ulama hadis telah berusaha mencipta beberapa kaedah dan metod, beberapa cara bagi memudahkan para penuntut ilmu untuk merujuk dan mengenal pasti sumber dan status hadis. Dia pun buatlah satu buku lagu mana cara nak semuk hadis. Dia kalau dia hari ni kita boleh tengok lagu mana cara nak semuk hadis. Secara umumnya ilmu takrij dia panggil. Gapo dia ilmu takrij? Ilmu nak cari hadis. Duduk mana? Perkataan takrij ni maknanya mengeluarkan. Maknanya nak bawa hadis hok duduk dalam buku tu kita nak buat tubik, nak jujuk tengok mari mana. Biar faham bahasa mudah Kelantan gitu tak apa. Kalau kita tanya gapo gak takrij? Takrij ni kita nak ambil hadis, nak jujuk tengok mari mana. Apa yang lah? Bahasa mudah. Kalau tahu mari mana, nak tahu dah dia sahih ke tak. Kalau sahih nak pakai. Kalau tak sahih tak sah. Nampak tak? Barulah kita nampak mustahaknya takrij ni. Kitab takrij yang pertama dihasilkan oleh kitab takrij Ahadits Al-Muhazzab fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i li Asy-Syirazi oleh Muhammad ibn Musa Al-Hazimi. Ni dia ni abad yang kelima hijrah. Dia kena hijrah dah. Dia dah dia. Dia je buat. Maknanya kalau kita tengok ni baru je kitab takrij. Dulu pada tu tak ada. Bapa tak ada. Tadi kita dengar dah bapa tak ada. Sebab dia pada masa tu mudah lagi nak cari. Ramai orang hafal, nak rujuk mudah. Bila dah mati belaka tu, ulama ni macam Muhammad ibn Musa Al-Hazimi ni, dia terfikir lagu mana nak supaya orang boleh cari hadis tu jumpa, maka dia buatlah kitab dia. Belah mana kitab dia kita nanti tengok di depan.
Kemudian kemunculan kitab-kitab takhris semakin bercambah. Bila dah mula seorang pak tu dia berlaku lah. Sebab kita mengaji kitab hadis dulu dah. Bila orang mula pak buat lah. Pada abad ke-8 Hijrah, ni dah 700 dah. Zaman lepas pada Imam Nawawi dah. Antaranya yang paling masyhur ialah kitab Nasbur Rayah li Ahadisil Hidayah oleh Az-Zailai. 792 dia dah ni. Jadi kalau nak cari 300 400 Hijrah tak ada, dia tak buat lagi masa tu. Takhris Ahadis Al-Kashaf Liz Az-Zamakhsyari juga oleh Az-Zailai, Al-Muni, an Haml Al-Asfar fil Asfar fi takhris ma fi al-Iya' min al-akhbar oleh Al-Iraqi. Okey. At-Takhlis Al-Habir fi takhris Ahadis Ar-Rafi Al-Kabir oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dan Manahilus Safa fi takhrij al-hadis Asy-Syifa lil Qadi Iyad oleh As-Suyuti. Imam Suyuti buat. Imam Suyuti ni 911 Hijrah. Jadi gapo wala kita nak tengok tu nampak ada kedian dah. 400 500 hal ke bawah. Kemunculan kitab-kitab takhris ini terus berkembang sehingga lahir pelbagai jenis kitab takhris berdasarkan kaedah-kaedah tertentu. Antaranya kitab Al-Jami' As-Sari oleh As-Suyuti, Majma'uz Zawaid wal Manba' Al-Fawaid oleh Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi oleh sekumpulan orientalis dan tengok. Cuba perhati sini. Orang orientalis beri sumbangan juga kepada ilmu takhris hadis. Kita apa orang kafir. Orang tarikh ni dia menyamar Islam kerana nak merosak Islam. Nampak tak? Jadi caranya dia nak merosak hadis. Ada kena ingat. Hak ni dia banyak ada hadis palsu. Bila dia nak merosak hadis, dia kena mengaji ilmu hadis. Dia tengok-tengok nak cari hadis payah. Bila nak cari hadis payah, dia je buat. Lagu mana nak cari hadis ni pakai cara dia. Ni orang talis buat. Pelik dah. Tapi tujuan lain. Dia buat bukan nak beriman, nak biar reti tak. Dia buat tu supaya mudah cari hadis. Bila jumpa ke dia nak pulah lagu mana. Gaji dengar ada orang talis. Orang talis satu kumpulan dia masuk dalam Islam nak merosak Islam daripada dalam. Di Indonesia nama gapo dia tu dia menyamar nama dia Asnuk Hangronje, orang Belanda. Dia tukar nama Abdul Ghafur. Dia ngaji faham Makkah dia. Akhir-akhir bukan Islam dia. Dia orang Belanda. Dia nak merosak ke Islam, menyamar, dia tukar nama Abdul Ghafur dalam sejarah. Kemudian sesuai dengan perkembangan dan kemajuan sains teknologi, terutama teknologi komputer, baru pula, maka sarjana Islam semasa cuba memanfaatkan kemudahan terkini dengan membangunkan program hadis secara berkomputer. Ia bukan sahaja membantu usaha mentakhris sebuah hadis, malah memudahkan dan mempercepatkan proses tersebut. Kita tengok. Hak kita nak tengok ni buku-buku yang ulama-ulama dulu buat. Cara nak cari hadis ada buku dia. Mari dunia moden ni tak payah pakai ada buku. Pecek sini tubik dengan cepat. Ambil sebut dah dulu. Tarik saja hadis, zub dia tubik selalu. Kita masuk dalam program dia yang mau sebut itu Maktabah Syamilah. Kan? Jadi nampaknya hak kita nak tengok lepas pada ni nama-nama kitab sudah sebut tadi. Yang ulama-ulama buat kalau nak cari hadis pakai kitab dia dengan cara tengok kepala hadis huruf gapo. Jujuk-jujuk pada sebut ni cari dari Bukhari, lepas tu belik kitab Bukhari pula, belik kitab Muslim pula. Makan masa ni kadang-kadang sekali nak boleh. Dengan ada zaman komputer ni kita tarik saja dia tubik. Dia tubik selalu, dia senarah selalu. Hadis yang kita sebut tadi duduk dalam Bukhari ada, Muslim ada. Katalah kalau hadis tu betul ada dalam tujuh pengarang hadis. Ketujuh-tujuh dia royak dulu. Lepas kita pecek pula. Kita pecek kat Bukhari, dia dia waktu dengan sanak dia siap-siap. Pecek. Tidak nampak dah 2 minit boleh.
Jadi apa kita lagu mana? Kalau kita tidak menafaatkan dengan ilmu yang Tuhan buka kepada manusia ni, ketinggalan kita. Tak boleh kata hamba tak sipakar ni, moga gapo dia ni hak orang putih buat ni komputer, hamba nak pakai kita. Allah dah nak kan. Dia mau cari sekarang, kita cari dalam masa 2 minit. Apa? Tidak kuasa bodoh. Apa tak boleh guna? Tak boleh guna orang putih buat, ambil kelompok tak boleh guna lah. Tidak salah bahagian tu. Jadi learn ni kan orang pakai Google ni. Orang tak pakai book. Orang tak tahu buku dalam library dah. Learn ni dia ada e-book. E-book ni kita beli juga. Beli dengan Shopee tu. Jadi dia di atas kita. Kita boleh belik sela-sela dengan dalam ni. Tak payah tahu dalam mana buku dalam ni. 100,000 kita muat dalam ni. Tidak mana nak cek tab. Amor ada sebut tab. Nak baca kita tu boleh belik sela-sela. Supaya tengok buku. Kalau dari Quran dia nak ngaji Quran dengan telefon dah. Dia supaya tunjuk kita gapo nak. Jadi tidak dok kata kena beli lemari bujuk. Learn ni orang boleh bawa, boleh pikul buku belajar. Atas kapal yang boleh baca kitab. Sebab tu kita kalau tengok orang duk cokoh, duk tengok tab lah ni muka besar sikit kalau telefon kecil kan. Dia panggil tablet tu kan. Kecil tu kan. Dia kata duk main komputer macam tu, dia baca kitab, kita tak tahu. Macam gendak tengok. Tak? Jadi dia baca ni usaha nak takris hadis. Ilmu gapo pun memudah dan mempercepatkan. Kelahiran kitab-kitab dan kaedah-kaedah takris umpama ini banyak membantu para pencinta ilmu dalam usaha mereka mendapat dan mengenal pasti sumber hadis dan statusnya. Tinggal lagi sekalipun dibantu dengan kitab-kitab takris karya ulama Islam, umumnya tidak mengetahui cara mendapat dan mengenal pasti hadis dengan mudah dan cepat. Payah juga nak cari walaupun dia buat kitab. Ini berikut kurangnya pengetahuan tentang metodologi dan susunan kitab-kitab hadis. Kena ngaji dulu. Kalau hak komputer tadi tak payah ngaji. Sebab ngaji cara nak cari. Sedangkan kitab-kitab takris hanya menunjukkan sumber asal hadis secara ringkas tanpa menyebutkan secara detail. Sebagai contoh, mereka hanya menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam kitabus shalah bab qiraatul Fatihah tanpa menyebut juzuk dan halaman. Nak cari tak jumpa dah. Kita jumpa satu hadis dah. Kita pun duk mana hadis tu? Kita pun cari hadis tu misalnya macam apa sebut hadis tadi, Bunyal Islam ala khamsin tu kan. Huruf bo nuyo. Cari dari huruf bo bunya cari jujuk dan jumpa. Jumpa dah bawah. Bila jumpa dia akan royak duduk dalam kitab Al-Bukhari, dalam bab dia tu kitabus shalah, babnya qiraat Fatihah, baca Fatihah. Dia tidak sebut juzuk berapa, muka surat berapa. Apa nak cari mana? Lama pula balik selang. Satu-satu bab tu terbatu. Nampak tak? Pakai komputer, komputer tak payahlah sebut tu tubik selalu, tak payah muka surat. Mari tu. Boleh baca selalu hadis itu. Jadi hambanya herannya orang je buat tu, orang je menyusu, usahalah ke dia. Betul tak? Walaupun kita kata komputer mudah kita nak guna, orang nak buat. Dia nak boleh duduk di komputer, dia kena lama tu nak boleh, dia nak susun. Dia bui kita semua mudah, kita pecik tepung tu selalu. Lebih cepat pada balik. Lepas tu selesai selalu. Kau tak ada situ hadas saja. Hamba nak tunjuk sini sebab tak ada internet. Mungkin kalau ada satu masa kita boleh tunjuk cara bagaimana. Okay. Ini menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan hadis dengan cepat. Lama. Oleh itu perlu kepada satu kaedah dan metod tertentu untuk memudahkan proses takris sebuah hadis. Maka ilmu takris maju setapak lagi apabila lahirnya karya-karya yang disusun khusus bagi mengkaji dan menjelaskan beberapa kaedah dan takris hadis. Tapi masih kitab lagi, dia baru lagi. Selain itu, ia juga bertujuan menjelaskan metodologi dan susunan setiap kitab hadis. Ia dianggap sebagai sumber premier atau sumber asli dalam bidang hadis. Sumber asli ni maknanya sumber hak kita asal. Amu sebut dah contohnya, misalnya hak kita asalnya Sunan Tirmizi, kita asalnya.
Hak sumber keduanya misalnya dalam bulu gulmal. Bulu gulmal itu orang panggil sumber kedua sebab dia ambil daripada Sunan Tirmizi. Antara kitab takrij yang dihasilkan dengan tujuan tersebut dan boleh dijadikan panduan bagi mendalami ilmu takrij adalah seperti berikut. Nama dia Usulut Tafrij bi Usulit Takrij oleh Abu Faid Ahmad Al-Ghimari. Oh, ni baru ni 1380. 100 tahun lebih baru ni. Usulut Takrij wa Dirasah Al-Sani oleh Dr. Muhammad Tahan. Kashful Litham an Asrar Takrij Al-Hadis Sayyid Al-Anam oleh Dr. Muhammad Mawjud Abdul Latif. Turuq Takrij Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Dr. Abdul Mahdi Abdul Qadir. Noga baru pula kau tak mati lagi. Usul Takrij wa Turuq Takrij Hadis oleh Dr. Syakir Zaid Fayyad. Manhaj Dirasatul Asanid wal Hukm alaiha wa yalih Dirasat fi Takrij al-Hadis oleh Dr. Walid Hasan. Ilmu Takrij al-Hadis Usul Tara'iq oleh Dr. Muhammad Bakar. Takrij al-Hadis oleh Dr. Hamad Said. Tafsirul Ilmi Takrij oleh Dr. Mustafa Sulaiman An-Nadwi. Kemudian Mafatihul Ulum Al-Hadis wa Turuq Takrij oleh Muhammad Usman Al-Qad. Fan Takrij al-Hadis oleh Dr. Izzah Ali Atiyah. Manahijul Muhaddisin Al-Hududuha Ghayatuha wa Masadiruha oleh Dr. Nurdin Itr. Habis itu dia. Itulah dia. Kita faham dah, baca cepat ni pasal sebut nama kitab pun kita cara tengok gitu dah. Jadi nak baca saatnya itulah dia ulama menghasilkan kitab. Baik, kita nak masuk ni turuq takrij hadis. Turuq ni jalan. Lagu mana cara nak takrij hadis? Supaya mudah-mudahan kita boleh cari sendiri hadis. Begini. Secara umumnya turuq, jalan-jalan atau kaedah metod nak takrij hadis boleh dibahagikan kepada 5 cara. Kena faham tajuk dulu, aku tak faham kau pun ayat. Turuq ni mana jalan? Jamak bagi perkataan tariq. Tariq ni jalan. Bila banyak dia panggil turuq, jalan-jalan. Jalan-jalan maknanya lagu mana cara nak jujuk hadis. Lah kata. Tadi dia royak kitab-kitab hak ulama buat untuk kita rujuk nak jujuk hadis. Baik, dah ada kitab depan nak jujuk lagu mana? Ini tajuk dia ni. Kita telah tengok, takut kita boleh jujuk. Berdasar pada hak dia ajar dah. Nombor 1, takrij berdasarkan pangkal hadis. Sebab hadis ni dia ada kepala dia. Macam apa sebut tadi, bunyal Islam. Ambil bunya tadi. Jadi cara nak jujuk hadis, ambil terjemah takrij dengan jujuk lah mudah. Nak jujuk cari hadis, pas nak cari lagu mana? Ambil kepala hadis. Boleh faham tak? Takrij hadis melalui pangkal hadis bermaksud mentakrij sebuah hadis berdasarkan pangkal hadis atau lapah awal hadis itu. Ini bermakna kaedah ini bergantung sepenuhnya kepada lapas awal hadis. Cara ini dianggap sebagai cara yang paling mudah dan cepat. Namun ia memerlukan pengetahuan dan ingatan yang tepat mengenai lapas atau perkataan pertama yang terdapat dalam sebuah teks hadis. Baik. Kalau kita ingat hadis itu, betul-betul kena ingat kepala dia. Kalau kepala lagu lain, tak jumpa cari. Bila kita kadang-kadang kita ingat law wajada ahadukum misalnya, kadang-kadang perkataan law tu boleh tukar dengan iza wajada ahadukum. Hadis tu lagu mana? Ingat sekerak kita kata nak jujur cari mana hadis tu. Pada lagu mana pada iza wajada iza kena ke bukan iza law. Tu jadi payah juga tu dah. Jadi nak bergantung kepala hadis tak boleh pakai juga. Okey. Sekiranya berlaku perubahan walaupun tahap yang paling minimal, maka proses takrij akan menyukarkan proses tersebut. Cuba tengok contoh. Misalnya daripada idza atakum tardawna dinahu, kepada lafaz law atakum tardawna dinahu. Nampak tak?
Kita pun ingat ayat, kita pun duk papuh. Iza kullau. Ambil iza, padahal kita tengok-tengok salah bukan iza. Tak jumpa cari. Moga tidak iza lau. Jadi kalau kita ingat gambar-gambar lain apa dak kita nak cari hadis, ada orang tulis. Tetapi kalau orang tulis tu dia tulis salah. Iza tu dia tulis lau. Maka ia menyukarkan dan melambatkan proses. Tak jumpa carilah kita. Melalui cara ini ulama telah menghasilkan beberapa karya hadis yang disusun mengikut huruf abjad bermula dengan huruf alif dan berakhir dengan huruf ya. Apabila seseorang itu ingin mentaklis sesebuah hadis berdasarkan kaedah ini, maka mereka hendaklah mengetahui terlebih dahulu lafaz awal hadis tersebut dengan tepat. Kemudian mereka hendaklah memilih huruf yang pertama daripada lafaz tersebut dan diikuti dengan huruf yang kedua dan seterusnya. Contoh dah. Sebagai contoh, apabila seorang ingin mendapatkan sebuah hadis, kita kaji dengan hadis ni, man ghasyana falaysa minna. Ada hadis Nabi ni. Apa dia makna dia? Man, sesiapa, ghasyana, tipu kami, Nabi kata, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Maknanya Nabi tak mengaku orang yang menipu. Faham tak? Siapa dia menipu kami, maka bukan daripada golongan kami. Apa nak cari lagu mana ni? Dia tak royak ni. Hadis ni hadis apa? Ini orang panggil takris ni. Nak tahu hadis ni dari mana dah? Maka mereka hendaklah pergi ke tempat huruf min, bersama nun, min, nun, man. Kemudian ri, man, ra, bersama shin dan nun. Ghasyana. Nampak tak? Dan begitulah seterusnya. Terdapat 3 kategori karya hadis. Pada dia boleh dia pun cari dia tulis mana ghasyana, mana ghasyana. Dia pun sebut situ. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur dalam kalangan orang ramai dan disusun mengikut huruf abjad seperti kitab At-Tazkirah fil Ahadits al-Masyhurah oleh Badruddin Az-Zarkashi, Al-Maqasid Al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Masyhurah oleh Ala Al-Sinah oleh As-Sakhawi, Tamyiz At-Tayyib min al-Khabith fima yadur ala Al-Sinatin Nas oleh Ibn Daibah Asy-Syaibani. Kitab-kitab yang menyusun hadis daripada kitab-kitab hadis tertentu mengikut huruf abjad seperti kitab Al-Jami'ul Kabir oleh As-Sayuti. Kitab ini lebih dikenali dengan Jami'ul Jawami'. Jami'ul Sahih min Hadis Al-Bashir Nazi oleh As-Sayuti. Al-Jami'ul Azhar fil Hadis An-Nawawi oleh Al-Munawi. Dan kitab-kitab indeks pula yang ketiga ni Faharis dan mafahat bagi mafatih bagi kitab-kitab hadis tertentu seperti kitab Miftahus Sahihaini oleh At-Tawqadi, Miftahut Tartib li Hadis Tarikh Baghdad oleh Sayyid Ahmad Al-Ghimari, Fahras li Tartib Ahadits Sunan Ibn Majah oleh Fuad Abdul Baqi. Dan jenis kitab dah, aku baca gitu dah. Antara kitab takrih yang disebut kitab yang paling popular ialah kitab Al-Jami'us Saghir min Hadis Bashir oleh As-Sayuti. Setiap kali kita jumpa Imam Sayuti ni dia. Ia telah dicetak berulang kali dan sentiasa menjadi rujukan para penuntut ilmu. Jadi apa dia kita boleh faham sini. Inilah kitab-kitab dan cara untuk cari hadis. Kita tajuk akhir dah ni, habis ni habis dah. Siapa kopi kat kita, dah kita belajar hadis gini, tajuk ni nak cari hadis di mana. Kitab ini mengandungi hadis-hadis terpilih daripada kitab beliau Jami'ul Jawami' yang dipilih daripada 30 buah kitab hadis. Jumlah keseluruhan hadis ialah 10,031 dari susun mengikut abjad. Ada dalam itu. Kita cari akan jumpa dalam itu. Sekiranya seseorang mentakrij hadis melalui kaedah ini, khususnya melalui kitab berjawab Al-Jami'us Saghir, maka langkah pertama ialah mereka hendaklah melihat atau mengingati lafaz awal hadis. Misalnya gini. Cuba tengok contoh. Ini memang hadis Muslim. Kita pun jumpa orang tu at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah cabai iman. Ini memang hadis.
Ambo sebut dulu tidak hadisnya apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian iman. Jadi dengar tak? Itu bukan hadis lah. Hak ni hak hadisnya. Kesucian cabang iman. Bukan kebersihan sebahagian daripada iman. Hak di sekolah-sekolah duk tulis tu. An-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis, hak ni hadis. Kesucian. Langkah pertama, lagu mana nak cari? Kitab disebut dah tadi dah. Waktu kita dah sebut gelewang banyak dari kitab. Hamba sebut cepat-cepat. Sekarang kita nak tahu kitab tu. Dia kata mula-mula sekali cari alif lam. Sebab ni alif lam ni kepala dia dah. Lepas alif lam huruf ke apa? Ta lah. Okey, alif lam ta. Kemudian diikuti dengan huruf selepasnya iaitu huruf kha. Dan begitulah seterusnya sehingga mereka menemui hadis tersebut. Dia cari-cari pun dia akan tebuk. Cari-cari turun-turun at-tuhur, jumpa dah. Cari lagi kitab dia. Bila jumpa hadis tu, dia pun royak lalu. Di hujung hadis tu dia bila dia buat at-tuhur syatrul iman, dia buat ha min ta an Abi Malik al-Asy'ari sahha. Hak ni kena ngaji juga apa dia hamil. Dia nak tulis banyak, tak muat ruangnya dah. Lepas dia hadis tu kita jumpa dari kitab dia, cara nak cari tu macam tadi lah. Cari alif lam tu turun tu, mungkin jumpa at-tuhur benda lain. Akhir-akhir turun bawah jumpa at-tuhur syatrul iman, jumpa dah. Bila jumpa ni dia beroyak kita. Hadis ni duduk mana? Duduk di ha min tam ain. Apa dia ni? Jadi makna dia gini. Ini bermakna bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hamin Ahmad. Mana dalam kitab Musnad Imam Ahmad. So, dia boleh tak? Min pula apa dah? Muslim. Bukan. Ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ada juga dalam kitab Muslim, Sahih Muslim. Tahu pula apa dah? Tahu ni ada dalam Sunan Tirmizi. Okey. Baik. Hadis ni siapa dia riwayat? Yang meriwayatnya adalah sahabat Nabi. Ambil daripada Nabi. Siapa dia? Abi Malik al-Asy'ari. Nampak tak? Dan hadis ni pula sahih. Gitulah cara nak cari hadis. Lepas tu kau carilah. Cari dalam sama ada dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi. Lepas tu duduk bab mana? Hadis nombor berapa? Segala yang bab pula nak cari dah. Tak jumpa juga. Hak mudah cara ke mana? Pecek komputer. Tu Islam. Nampak tak? Lepas tu orang tak sing ngaji dah pasal ngaji lagu mana cara nak guna kitab. Lambat ngaji cara nak guna komputer pula dalam. Betul tak? Namun ini merupakan takrir secara ijma, cara ringkas. Tak jumpa cara juga. Untuk takrir yang lebih detail hendaklah dinyatakan seperti berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juzuk 4 halaman 260 atau hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya kitab at-taharah bab fadlul wudu nombor hadis 223. Baru jumpa cara. Juzuk 1 halaman 170 ni. Baru jumpa cari. Nampak tak? Termasuk dalam takrir secara detail nombor hadis sekiranya ada, nama penerbit dan tahun cetak. Hal ini kerana sesebuah kitab terdapat banyak cetakan dan penerbit, ia kemungkinan akan menyebabkan perbezaan halaman ataupun juzuk.